Okey, baik. Sesekali saya akan diam seketika kerana ingin mendapatkan maklumat apa yang sedang berlaku ketika ini. Kalau anda lihat, ketika ini sedang berlaku hanya peguam mewakili Ibu Zahra Khairina sedang memasuki ruang untuk ke kamar ataupun bilik prosiding Mahkamah Kanak-kanak. Dan ketika ini, kalau anda lihat, ini adalah antara peguam yang dikenali ramai, sering terlibat dalam kes-kes berprofil tinggi. Dato' Ram Singh mewakili tertuduh yang pertama, katanya. Dan kami tidak dibenarkan untuk menemu bual secara langsung. Jadi kita hanya boleh menemu bual secara peribadi, secara off record, dan hanya akan saya ulas daripada temu bual sebentar tadi. Sampai itu yang seorang kabut
Yang lepas saya tadi bukan yang bukan roll lagi roll lagi sikit okey, pas depan lagi sikit dia lagi hitam coba drag lagi sikit ada tu drag depan sampai last kali great body bawah. Cuba drag ada dia dah dekat lah ada nampak? Yes. Sambil live yang takkan yang bukan jangan sambil live orang bukan yang bukan dia lepas tak tahu apa nama orang hari ini live yang
like we agreed, only the cameraman stay. The rest can wait at the press conference area. Okay? Thank you.
12. Mau. Ini kucing saya. Kucing saya. Kucing kanan orang cabut-cabut. Oli. Monsieur Oli. Oli. Kami dapat saya dapat. Tempat open. Semua tahu kan? Kod punya office sudah bagi tahu macam mana. So okay. gambar sini boleh. Isi dekat luar. Yes, di luar. Okay, thank you. Ada yang tak tahu tu, tak tahu. Si Oli tak tahu. Dia pernah kejar kereta dami tadi. Oops. Jadi keadaan yang berlaku, keadaan yang agak sibuk, keadaan yang para wartawan cuba untuk mengemas ini dari semasa ke semasa maklumat yang diterima. Dan setakat ini maklumat yang kami terima tadi dalam Ramsi tertuduh pertama. Baik, sekejap. Ya. Boleh sambil live. Baik, untuk pengetahuan anda sekarang ini sedang cubaan suara. Kita sedang melakukan cubaan suara teknikal untuk lintas langsung buletin pagi 9.30 nanti. Ini adalah cubaan suara untuk lintas langsung bagi buletin pagi. Lintas langsung buletin pagi percubaan suara 123 321 kepada anda yang mengikuti penstreaman langsung ketika ini. Baik.
Dan kami memohon maaf sekiranya line ataupun jaringan internet kurang memuaskan kerana ya mungkin ramai orang di sini. Jadi beginilah keadaan sekitar di luar mahkamah kanak-kanak, di luar kamar mahkamah kanak-kanak. Kalau anda boleh lihat tadi di belakang. Dan sambil-sambil itu juga saya cuba untuk mendapatkan maklumat terkini apa yang sedang berlaku, apa yang telah dibuat, apa yang akan dibuat bersama dengan rakan-rakan media. Sambil-sambil juga kita saksikan apa yang sedang berlaku di sekitar ketika ini untuk kes pendakwaan buli Zahra Khairina Mahathir. Datuan
Baik, kepada anda yang mengikuti langsung online, sebentar lagi 9.30 pagi kita akan berlintas langsung di televisyen untuk Buletin Pagi, sambil juga anda boleh saksikan secara online di semua platform media Prima. Bersedia untuk langsung untuk Buletin Pagi yang akan bermula 9.30 pagi nanti. Dan kita cuba melakukan ujian teknikal untuk lintas langsung Buletin Pagi 9.30 ini. Sama-sama kita nantikan. Nanti kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat langsung dari dalam Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu untuk kepada anda yang baru saja mengikuti perkembangan kes kematian Zara Khairina Mahathir. Hari ini adalah pendakwaan kepada 5 tertuduh, 5 remaja di bawah umur yang tertuduh hanya membabitkan kes buli, perbuatan buli. Manakala bagi mereka yang tertanya-tanya merungkai punca kematian Zara Khairina, itu hanya akan kita ketahui dalam proses proceeding inquest Zara Khairina. Bagi kuat sikit lah. Ini bising. Masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih kerana anda terus mengikuti perkembangan pendakwaan 5 tertuduh remaja di bawah umur kes buli Zara Khairina. Kalau anda sedang mengikuti secara langsung di online, penstreaman langsung di semua platform media Prima, dan ketika ini pula anda sedang mengikuti langsung menerusi Buletin Pagi serentak untuk mengikuti perkembangan pendakwaan 5 remaja terbabit. Mungkin masih ada lagi di kalangan anda yang tertanya-tanya ada perbezaan inquest dan juga pendakwaan. Untuk hari ini, seperti yang dimaklumkan oleh Jabatan Peguam Negara, proses pendakwaan hanya dilakukan hari ini di bawah Seksyen 507C-1 dan ia tidak ada kaitan dengan punca kematian Zara Khairina. Dan untuk merungkai punca kematian, kita hanya akan ketahui sepanjang proses inquest di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu yang akan bermula pada 3 September depan sepanjang 19 hari. Dan setakat ini saya difahamkan sekitar pukul 9 pagi tadi, kenderaan yang membawa masuk ke 5 tertuduh masuk di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu pada pagi tadi, dan kelihatan peguam iaitu Datuk Ram Singh, peguam yang seringkali terlibat dalam kes berprofil tinggi, mewakili tertuduh yang pertama. Itu yang saya difahamkan. Kami bertemu dengan Datuk Ram Singh sebentar tadi, manakala
peguam yang mewakili Ibu Zara Noraidah Lamat, iaitu Hamid Ismail, Shahlan Jufris bersama dengan barisan peguam memaklumkan hari ini mereka akan bertindak sebagai pemerhati di dalam Mahkamah Kanak-Kanak dan juga akan memohon penangguhan pendakwaan. Jadi itu situasi yang akan berlaku di dalam Mahkamah Kanak-Kanak. Sekali lagi, ya, sebelum pendakwaan bermula, permohonan penangguhan akan dibuat oleh peguam yang mewakili Ibu Zara Noraidah Lamat dan juga bertindak sebagai pemerhati, manakala daripada SLS pula memohon untuk membuat permohonan sebagai pemerhati di dalam proses pendakwaan hari ini. Jadi itu yang kami bawakan setakat ini, lintas langsung daripada Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu. Beginilah keadaan yang sekitar di dalam Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu ketika ini. Hanya media yang berdaftar sahaja yang dibenarkan untuk membuat liputan di sini dan tertakluk di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 kurungan Akta 611, dan kelihatan polis juga sudah pun membuat kawalan rondaan di sekitar mahkamah ini. Alhamdulillah setakat ini keadaan agak baik, tidak ada berlaku sebarang kekacauan. Sekali lagi, Datuk Ramsing sudah pun tiba mewakili tertuduh yang pertama, dan manakala kita masih lagi cuba mendapatkan siapakah yang akan menjadi magistrate ataupun hakim ataupun yang mengadili proses pendakwaan hari ini, dan seterusnya kita akan melihat apakah yang cuba dilakukan, maksud saya kertas pertuduhan, perincian kertas pertuduhan pada hari ini menjadi tumpuan kenapa pembuli membuat buli terhadap Zara Khairina, dan di manakah ianya berlaku, bilakah dan sebelum kematian Zara Khairina, dan mungkin ada cerita-cerita naratif yang akan cuba kita dapatkan mengapa berlakunya kes buli ke atas Zara Khairina yang dilakukan oleh kelima-lima tertuduh pada hari ini, dan adakah mereka akan membuat pengakuan bersalah ataupun tidak. Sama-sama kita nantikan. Kita cuba dapatkan maklumat daripada peguam yang terlibat ataupun timbalan pendakwa raya atau mereka yang berkaitan. Itu sahaja perkembangan yang dapat kami bawakan. Anda boleh mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa menerusi penstreaman langsung di semua platform online media Prima. Pendakwaan 5 tertuduh bawah umur 18 tahun kes buli Zara Khairina Mahathir. Selamat Zawi, TV3. Baik, itu dia tadi langsung buletin pagi, dan kita masih lagi secara langsung Baiklah, ini saya dimaklumkan daripada pihak Jabatan Penerangan memaklumkan bahawa kami diminta untuk standby pada bila-bila masa sahaja.
Peguam pun sudah minta tidak dikenakan akta yang lebih berat.
Ini kes Zara Kairina, pelaku kes suspek kes bully akan didakwa. Thank you follow. Ya, asalkan dia di bawah umur, dia dikenakan hukuman penjara, dia akan dihantar ke Henry Clinic. Thank you follow. Tidak boleh lah kata peguam di swab. Ya 507 di kurungan 2, dia akan membawa pada penjara 10 tahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali. 302 belum lagi sebab unsur jenayah belum dapat dibuktikan. Ya sepatutnya kita bagi hukuman yang setimpal lah, bukan yang hukuman yang ringan begini. Karena harap-harap tiada kambing hitam lah. Kita pun tiada info berkaitan peguam suspek. Tadi suspek sudah sampai tadi jam 8.45 pagi. 8.45 pagi. Ya 50 sepatutnya 507 di kurungan 2 membawa kepada penjara 10 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Identiti suspek tidak akan didedahkan. 302 belum lagi. Thank you follow. Section 302 hanya boleh digunakan apabila pihak polis berjaya membuktikan unsur jenayah dalam siasatan kes. Thank you follow. Ya, money is king. Itu kena tanya Menteri Undang-Undang lah kenapa suspek kes bully ini yang di bawah 18 tahun tidak boleh didedahkan identitinya. Thank you follow. Kita pun harap-harap ada kenyataan lah dari peguam keluarga Zara. Thank you follow. Ya pengotoan pun kita sepatutnya kena dakwa lah atas kesalahan cuai. Itu kena tanya Menteri Undang-Undang lah. Thank you follow. Dia pun ada Menteri Undang-Undang kemarin dalam satu kenyataan dia menyatakan identiti suspek yang di bawah umur tidak boleh didedahkan. Ini di Sabah, Kota Kinabalu. Kedah, Ranau. Ibu Zara rasanya tiada. Thank you follow. Suspeknya sudah sampai tadi jam 8.45 pagi. Thank you follow. Dasang dapat tiada kambing hitam lah ya ni hari. Sepatutnya pengetua, kalau secara pribadi sepatutnya pengetua, wadan, security, guru-guru semua sepatutnya boleh dikenakan tindakan yang tegas, tindakan disiplin tata tertib oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sepatutnya lah. Suspek sudah sampai tadi 8.45. Thank you follow. Ini tunggu suspek keluar dan kalau harap-harap ada kenyataan lah daripada peguam Ibu Zara. Thank you follow. 302 dia bukan bersekongkol. 302 ni hukuman kepada pembunuh. Tunai, thank you follow. Kota Marudu. Ya kita semua pun geram bah kenapa siasatannya lembab. Thank you follow. Mana sa TV3? Ya kita kena heret pengetua dan wadan atas kesalahan cuai. Secara pribadi Kementerian Pendidikan perlu mengambil tindakan yang tegas kepada pengetua kerana cuba menyembunyikan dan cuba menutup kes serta cuai dalam menjaga pelajar. Perak, Sarawak,
Ya sepatutnya kena transparan lah. Sepatutnya suspek perlu didedahkan, diberitahu. Tiba-tiba kita tuktap hari ini didakwa. Tiada tangkapan, tiada apa, hari ini didakwa. Kedah pengawal security warden pengetua sepatutnya perlulah diambil tindakan yang tegas. Thank you follow, thank you. Kita perlu bangkit. Harap-harap tiada akan menghitam harinya. Salam dari Terengganu. Thank you follow. Itulah, kita pun tidak nampak tadi bila dia masuk dan dikabarkan suspek sudah ada di dalam. Suspek ni mungkin kalau ikut media, suspek ni kemungkinan umur tingkatan 4. Rasanya di dalam ni kompleks Mahkamah Kota Kinabalu, rasanya mahkamah kanak-kanak di dalam, mahkamah magistrate di dalam, semua mahkamah di dalam lah, kecuali yang berkaitan Islam lah. Thank you follow Selangor. Warden tiada, rasanya warden pengetua tiada. Thank you follow. Thank you follow. Thank you. Kemungkinan besar ya, mungkin 5 orang tu, mungkin si Wana, si Dedeng, yang anak pengetua tu kan, si apa lagi, KM, semua mungkin itulah. Susah mau cakap lah, kenapa tidak adil. Thank you follow. Kedah. Ya, semua benda pun kena bukti. Kalau sudah ada pertuduhan kena ada bukti. Thank you follow Pahang, Batu Pahat, Brunei. Oh, banyak orang Brunei hari ini. Sebab ini kenapa pengetua dengan warden tidak hadir, ini adalah pertuduhan kepada pembuli di bawah section 507C-1 Subang Jaya. Thank you follow. Ya, insyaAllah Allah dah. Sungai Petani, Sandakan 302 tiada. Thank you follow. Labuan, Sandakan. Kita tidak boleh bakar lah, kita tidak boleh buat begitu. Bakar sekolah itu rasanya terlampau keterlaluan. Ya, kita mintalah PDRM menyiasat dengan telus kes Zara ni. Ya, kes memang lembab. Sepatutnya ini adalah kes berprofil tinggi. Sepatutnya siasatan perlu dipercepatkan untuk memberi keadilan. Hari ini 302, 304 tiada. Pengetua belum ada. Pengetua tiada. Pengetua banyak peminat dalam kes ini. Ini section 507C-1 yang membawa kepada penjara setahun ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Tuaran. Pihak pengetua PKM semua tiada. Hari ini adalah pertuduhan kepada pembuli. Ya, itulah. Ini sepatutnya keluarga peguam, keluarga Zara pun dia tidak minta kes ini ditangguhkan untuk polis mencari bukti supaya pertuduhan yang lebih berat harus dikenakan. Sekarang ini pun sudah pertuduhan hari ini, pertuduhan 507C-1.
Kita pun hari ini tiada tangkapan. Hari ini ada pendakwaan saja. Tapi pun kadang-kadang kita pelik tiada tangkapan. Tiba-tiba hari ini adalah pendakwaan. Membunuh dia belum kita belum boleh panggil dia pembunuh. Kita boleh panggil dia pembuli lah, pembuli. Saya tidak nampak tadi pembulinya. Tidak nampak. Saya pun tidak perasan bila dia masuk. Dan kami sekali lagi memohon maaf sekiranya terdapat gangguan teknikal. Ulasan terhenti seketika. Itu sebab saya nak cuba untuk dapatkan maklumat apa yang berlaku di sekitar daripada rakan media, peguam yang hadir sebentar tadi, peguam yang keluar juga sebentar tadi akan membuat sidang media selepas selesai kesemua proses pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur pada hari ini. Kita berikan tumpuan, dan sekiranya anda lihat, saya pun tidak tahu bagaimana rupa kelima-lima ini, tapi kami masih lagi tertakluk di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Tidak boleh menyediakan nama, gambar, sekolah ataupun yang membawa kepada pengadilan negeri. Tetapi apa yang kami cuba sampaikan, keadaan situasi terkini, kami faham orang awam cakna, resah dan juga peduli tentang kisah kematian Zahra Karina Mahathir ini. Dan kami cuba masih lagi tertakluk di bawah etika kewartawan. Kami cuba sebagai upaya mungkin menyampaikan maklumat dari semasa ke semasa demi kepentingan keadilan awam dan bukan bersifat sensasi semata-mata. Itu yang ditekankan oleh Persatuan Wartawan Sabah SCA semalam, kerana dibimbangi juga orang awam mengganggu tugas media kerana ada 2 wartawan wanita merasa terancam kemarin pada Isnin lalu didekati rapat oleh individu tidak dikenali dan mendakwa beliau dari keganasan. 4 lagi tertuduh, iaitu tertuduh kedua hingga kelima diwakili oleh Peguam Azhir Farhan Arisin, Abdul Fikri Jaafar Abdullah, Farah Nazirah Chunli, Faris Saleh dan Sleister Kwan. Sekali lagi, tertuduh remaja bawah umur 18 tahun yang didakwa atas Seksyen 507C-1 didapati membuli Zahra Karina, diwakili oleh Peguam Datuk Rang Singh, Joen Goh dan Prem Elma Ganasan. Manakala 4 lagi tertuduh, iaitu tertuduh yang kedua hingga kelima diwakili oleh Azhir Farhan Arisin, Abdul Fikri Jaafar Abdullah, Farah Nazirah Chunli, Faris Saleh dan Sleister Kwan. Itu peguam yang mewakili keempat tertuduh, dari tertuduh yang kedua,
ketiga, keempat dan kelima. Manakala tertuduh yang pertama diwakili Peguam Dato' Ram Singh Chuenko dan Prem Elmer Ganasan. Jadi maknanya di sini berbeza. Peguam yang diwakili tertuduh pertama diwakili oleh 3 orang peguam, manakala 4 lagi tertuduh diwakili oleh 5 orang peguam. Mari kita berikan tumpuan di pintu ketika ini. Difahamkan bila masa saja tertuduh akan keluar. Dan kami sekali lagi memaklumkan kepada anda liputan ini tertakluk di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi sepanjang lintas langsung ini dibuat, kita tidak tahu bagaimanakah teknikalnya kami dapat menggambarkan keadaan, kerana tidak boleh mendedahkan secara keseluruhan wajah kelima-lima tertuduh, kerana akta ini sudah lama digunakan pakai setiap kali kes buli di bawah umur didakwa. Baik, kameraman tengah tukar bateri tadi, jadi mungkin terhenti seketika. Bateri kamera dah habis, jadi kita tukar bateri. Sekali lagi kepada anda yang baru saja mengikuti perkembangan perdakwaan 5 remaja di bawah umur didakwa membuli Sarah Karina Mahathir. Hari ini masih lagi sedang berlangsung dan kita sedang menantikan kesemua mereka keluar daripada mahkamah kanak-kanak. Jadi apa yang boleh saya bawakan di sini, sekali lagi, setakat ini barisan Peguam ya keluarga Zara ataupun barisan peguam yang mewakili Ibu Zara memohon supaya prosiding pertuduhan ditangguh. Namun pihak pendakwaan dan peguam tertuduh membantah. Dan apa yang saya fahamkan, permohonan untuk menangguhkan pertuduhan itu ditolak. Maknanya di sini permohonan yang dilakukan oleh Ibu Zara yang diwakili oleh peguam ditolak. Jadi kepada anda yang mungkin tidak tahu kenapa permohonan penangguhan itu dibuat, kerana Peguam Hamid Ismail yang mewakili Ibu Zara mahu mengelak berlakunya perbicaraan berulang, kerana sekiranya tertuduh didakwa di bawah Seksyen 507(1) pada hari ini, beliau bimbang inquest yang akan berlangsung nanti bermula 3 September depan tidak boleh didakwa sekali lagi dengan hukuman yang lebih berat, kerana saya fahamkan hukuman yang dikenakan pada hari ini adalah maksimum 1 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali jika satu kesalahan. Dan apa yang dibimbangi oleh Peguam Hamid Ismail, sekiranya jatuh hukuman di bawah Seksyen 507(2) nanti pada proses inquest untuk menungkai punca kematian Zara Karina, tidak dapat dilakukan kerana berulang ataupun kita panggil double jeopardy kalau saya tidak silap istilahnya, sebutannya, tapi kalau dalam bahasa mudah, dalam bahasa Melalunya, perbicaraan berulang. Jadi pada pendakwaan sudah didakwa Hamid Ismail bimbang pada inquest nanti hukuman yang lebih berat tidak lagi dapat dilakukan. Itu menurut Peguam Hamid Ismail.
kerana hukuman hari ini hanya difahamkan memberikan hukuman maksimum setahun penjara, manakala beliau memohon ditangguh agar tertulis dikenakan hukuman yang lebih berat, iaitu hukuman maksimum 10 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Namun menurut Jabatan Peguam Negara memaklumkan, pendakwaan dilakukan pada hari ini setelah meneliti bukti dan kesiasatan telah pun selesai dilakukan. Jadi untuk hari ini hanya pendakwaan membabitkan perbuatan buli sahaja akan didakwa. Ianya tidak melibatkan punca kematian Zara Khairina. Jadi berbeza. Dan kita harapkan, saya pun masih lagi proses perundangan ini, saya pun masih lagi cuba untuk dapatkan sama ada peguam, Jabatan Peguam Negara boleh membenarkan sekiranya akan ada lagi dakwaan hukuman yang lebih berat sekiranya berbeza fakta, berbeza maklumat daripada pendakwaan yang dilakukan hari ini dan juga inkues yang dilakukan nanti. Kerana seperti yang dimaklumkan dalam pernyataan Jabatan Peguam Negara, hari ini adalah hanya melibatkan kes buli, manakala inkues nanti hanya melibatkan merungkai punca kematian Zara Khairina. Dan kita masih lagi mengharapkan pertuduhan mungkin akan dikenakan lebih berat, mungkin inkues nanti berbeza mungkin boleh dikenakan, tapi apa yang dibimbangi oleh pihak Peguam Zara Khairina, Ibu Zara Khairina Ismail, sekiranya sudah didakwa hari ini tidak boleh lagi didakwa untuk inkues nanti. Tapi apapun, kita harapkan proses perundangan keadilan berpihak kepada mereka yang benar. Dan kelihatan Hamid Ismail dan juga Syahlan Jufri, peguam mewakili Ibu Zara Khairina, sudah pun keluar daripada kamar Mahkamah Kanak-kanak dan permohonan mereka ditolak sebentar tadi setelah memohon untuk menangguhkan prosiding pendakwaan hari ini. Dan permohonan itu juga dibantah oleh pihak pendakwaan dan peguam tertuduh. Itu baru maklumat yang kami terima, dan perinciannya kita akan dapatkan selepas ini. Apapun anda boleh dapatkan perincian dari semasa ke semasa, semua platform berita media prima yang memberikan perkembangan dari semasa ke semasa pendakwaan ke atas 5 remaja bawah umur 18 tahun kes buli Zara Khairina Mahathir. Jadi sekali lagi kepada anda yang baru saja mengikuti perkembangan pendakwaan 5 remaja bawah umur kes buli Zara Khairina, terima kasih mengikuti perkembangan ini yang kami bawakan langsung sejak awal pukul 8.30 pagi lagi. Dan untuk makluman anda juga, awal pagi tadi kelihatan petugas media sudah pun berada awal pukul 7
pagi sudah berada di sini bagi membawa perkembangan terkini proses pendakwaan 5 tertuduh bawah umur. Sekali lagi, langsung dari Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu ke Zara Karina, 5 remaja didakwa membuli Zara Karina. Dan kami memohon kepada warga maya. Baik, ada laporan yang baru saya terima sebentar. Baik, untuk pengetahuan anda, apa yang saya maklumkan sebentar tadi adalah hanya dapatan awal difahamkan. Itu adalah maklumat terkini berdasarkan terbual off record tadi bersama dengan peguam. Tapi apapun perinciannya akan kita cuba dapatkan selepas selesainya proses pendakwaan berlangsung. Sekali lagi, 5 remaja bawah umur didakwa membuli kes Zara Karina Mahathir.
Dan kepada anda yang baru saja mengikuti perkembangan ini, anda sedang mengikuti perkembangan proses pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur kes buli Zahra Khairina Mahathir. Dan kami memohon agar warga maya, orang awam tidak membuat sebarang spekulasi, dan kesemua kita mahu merungkai keadilan ini secepat yang mungkin, namun masih tertakluk di bawah akta-akta tertentu. Dan ada yang tertanya, kenapa proses pendakwaan ini hanya membabitkan hukuman penjara setahun maksimum dan juga ataupun denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dan untuk pengetahuan anda, hari ini hanya membabitkan proses pendakwaan yang menjurus kepada perbuatan buli ke atas Zahra Khairina. Manakala untuk merungkai punca kematian Zahra Khairina hanya akan kita ketahui sepanjang proses proceeding inquest di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu yang bermula pada 3 September lalu, yang mungkin memberikan hukuman yang lebih berat, yang mungkin difahamkan membabitkan Seksyen 507 di Kurungan 2, iaitu hukuman maksimum 10 tahun penjara atau denda jika sabit kesalahan. Itu yang seperti tadi, itu yang saya maklumkan. Berbeza, hari ini hanya memberikan pendakwaan, dan proses ini mengambil masa yang mungkin agak lama. Kita tidak tahu lagi, mungkin akan ada lagi sebutan semula kes serentak bersama dengan proceeding inquest di Mahkamah Coroner nanti. Jadi ada yang mungkin tertanya-tanya kenapa proses ini lambat, kenapa tidak terus tangkap, dia bilanglah itu warga netizen. Kerana ia melibatkan banyak pihak, terutama salah satunya daripada bedah siasat. Proses bedah siasat mengambil kira pelbagai aspek, mengambil kira penelitian pelbagai punca sebab-sebab yang kita mahukan perincian yang teliti, kerana semasa kematian Zahra Khairina banyak faktor yang mengundang kepada kematian Zahra Khairina pada 16 Julai lalu. Dan kita ingin bersemula kronologi proses bedah siasat telah pun dilakukan pada 10 Ogos lalu, selepas 23 hari kematian Zahra Khairina, dan difahamkan proses bedah siasat berlangsung selama hampir 8 jam. Proses bedah siasat dilakukan semula pada ketika itu kerana pada awal kematian tidak ada bedah siasat dilakukan. Dan proses penggalian kubur dilakukan semula pada 9 Ogos, dan keesokan harinya proses bedah siasat dilakukan dan selesai. Proses diadakan di Hospital Queen Elizabeth I. Jenazah seterusnya dikebumikan semula di Tanah Pertubuhan Islam Tanjung Ubi, Mesapol, Lama Sipitang. Sama-sama kita nantikan perkembangan semasa pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur buli Zahra Khairina Mahathir.
Perkembangan secara dalam talian perkembangan pendakwaan 5 tertujuh remaja bawah umur kes Budi Zara Karina Mahathir. Terima kasih kepada lebih 20,000 mata yang memandang di TikTok Buletin TV3. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga dengan di Facebook, di YouTube, di mana lagi, atau di mana jua anda berada di seluruh Sabah, seluruh dunia. Mungkin ketika ini anda berada di luar negara atau di mana jua. Terima kasih kerana mengikuti perkembangan menerusi platform online media Prima. Sekarang ini, kalau anda yang masih lagi mengikuti ataupun sedang mengikuti ataupun baru mengikuti perkembangan ini, bolehlah share, kongsi live ini kepada rakan-rakan yang lain untuk mengikuti perkembangan proses pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur kes Budi Zara Karina. Untuk pengetahuan anda, kalau kebiasaannya kalau tertuduh membabitkan orang dewasa, kami di pihak media boleh masuk mendengar proceeding untuk mendengar pertuduhan dibacakan, pengakuan dibacakan, namun berbeza sekali untuk pertuduhan yang membabitkan kanak-kanak di bawah umur. Media tidak dibenarkan untuk masuk mengikuti perkembangan, hanya dibenarkan berada di luar. Dan maklumat hanya akan kami dapatkan sama ada daripada Timbalan Pendakwa Rakyat, daripada Peguam mewakili tertuduh, Peguam mewakili Zara, ataupun mana-mana pihak berkaitan untuk berkongsi maklumat terkini proses pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur kes Budi Zara Karina. Dan difahamkan juga kepada anda yang mengikuti rapat perkembangan ini sebentar tadi, saya dah maklum dah, sekitar pukul 9.30 pagi tadi proses pendakwaan telah pun berlangsung dan hakim yang terlibat adalah Hakim LC Primus dan Peguam yang mewakili tertuduh remaja pertama diwakili oleh Peguam Datuk Ram Singh Jowenkoh dan Prem Elma Kanasan. Itu yang saya difahamkan. Manakala 4 lagi tertuduh, iaitu tertuduh kedua hingga kelima, diwakili oleh Peguam Azhir Farhan Alisin, Abdul Fikri Jaafar Abdullah, Farah Nazirah Chunli, Faris Saleh dan Sleister Kwan.
tertuduh remaja bawah umur kes buli Zara Karina Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, dan untuk pengetahuan anda ketika ini, maklumat yang baru kami terima, pada bila masa saja kelima-lima tertuduh akan keluar, tapi kita tidak tahu lagi bila. Tadi katanya dah nak keluar, tapi kita nantikan saja di manakah mereka akan keluar. Apapun perkembangan terkini yang dapat saya bawakan, kalau dapat saya kongsikan pertemuan bersama dengan Peguam Mewakili Ibu Zara Nooraidah Lahmat, iaitu ketuanya Hamid Ismail, memohon supaya prosiding pertuduhan ditangguh, dan kita difahamkan sama ada permohonan itu ditolak ataupun diteruskan. Tapi apa yang kita dapatkan tadi daripada pasukan Guam, salah seorang daripada Luqman mengatakan bahawa permohonan ditolak. Tapi apapun, kita akan cuba dapatkan perinciannya. Dan untuk peguam yang mewakili tertuduh pertama diwakili oleh Peguam Datuk Ram Singh Jawenkoh dan Prem L Merganasan, manakala 4 lagi tertuduh, iaitu tertuduh kedua hingga kelima diwakili oleh Azriyar Farhan Arisin, Abdul Fikri Jaafar Abdullah, para Nazriah Chun Yi, Faris Saleh dan Seleista Hunan. Manakala timbalan pendakwa raya Puan Nur Azizah Muhammad, Puan Nik Haslini Hashim dan juga Puan Depa Nar Tebaharan. Dan manakala hakim yang terlibat adalah Hakim LC Primus. Dan untuk proses pendakwaan ini, Presiden Persatuan Undang-Undang Sabah SLS diwakili Dominikani dan Nabila Nur Sahar. Itu yang mewakili SLS. Dan di belakang saya ini proses pendakwaan masih lagi berlangsung, Mahkamah Kanak-Kanak. Dan kalau anda boleh lihat di sekitar Mahkamah Kompleks Kota Kinabalu tingkat 1 ini, kalau tadi ramai, tapi ada beberapa segelintir media sudah pun beredar di semua ceruk pintu mahkamah, kerana kami pun tidak tahu di manakah kenderaan yang membawa kelima-lima tertuduh itu akan dibawa keluar. Mungkin di pintu bawah, mungkin di pintu belakang. Jadi kami cuba mendapatkan di manakah laluan kenderaan yang membawa kelima-lima tertuduh itu. Ini adalah keadaan para media sedang menunggu proses pendakwaan berakhir. Kami sedang cuba mendapatkan perincian apakah para tertuduh mengaku bersalah ataupun tidak. Apakah naratif kejadian buli itu berlaku sebelum berlakunya kematian Zara Karina, dan kenapa wujudnya buli? Apa motif si pembuli ataupun tertuduh ini melakukan perbuatan buli ke atas Zara Karina? Dan pendakwaan hari ini dilakukan di bawah Seksyen 507C Kurungan 1 yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Itu saja perkembangan yang akan kami bawakan. Di belakang ini masih lagi berlangsung proses pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur kes buli Zara Karina Mahathir. Calon Sari TV3. Yang terkini 11 pagi tadi dibawakan di kaca televisyen. Jadi kepada anda yang mengikuti sekarang ini, kita balik lagi untuk lintas langsung secara online di semua platform media Prima Buletin TV3, di TikTok, di Facebook, di YouTube, atau di mana jua anda sedang saksikan ketika ini. Dan kita masih menunggu para peguam keluar untuk kita dapatkan maklumat perincian mengenai dengan proses pendakwaan hari ini. Dan juga untuk pengetahuan penonton, kami tertakluk di bawah Akta Kanak-Kanak 2001
611 yang tidak boleh membenarkan pendedahan nama, gambar, sekolah ataupun apa-apa jua yang boleh membawa kepada pengenalan diri kesemua tertuduh kerana tertuduh berada di bawah umur. Jadi akta ini sebenarnya sudah lama diamalkan dan kebetulan kes ini mendapat liputan luas. Mungkin ramai yang tidak lagi mengetahui dengan akta ini, jadi itu yang kami cuba ikuti etika penyiaran atau etika kewartawanan mengikut Akta Kanak-Kanak 2001, dan kami cuba yang terbaik. Kami cuba membawakan kepada anda proses liputan pendakwaan 5 tertuduh remaja bawah umur kes buli Zahra Khairina Mahathir. Dan kita masih lagi menunggu, sambil kita menunggu kelibat mungkin 5 orang tertuduh, mungkin kelibat peguam, mungkin kelibat mereka yang berkaitan. Sambil itu juga saya akan bawakan sekiranya ada maklumat terkini, saya akan ulas dari semasa ke semasa sepanjang penstreaman langsung di semua platform media Prima Bulletin TV3 ini.